Sambungan ayat. Kata Allah Ta'ala, وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ ضَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka dijual. Yusuf, jual. Tak ada pasal-pasal jual. Bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Terjemahannya murah. Bakhsin ni murah ke atau macam nanti kita akan bahas lah. Darahima ma'dudatin, beberapa dirham yang boleh dihitung sahaja. Maksudnya murah sangat lah tu. Berapa dirham je kan. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka itu pada Yusuf, terhadap Yusuf itu minaz zahidin, zuhud. Zuhud di sini maksudnya mereka ni tak tertarik hati kepada Yusuf AS. Tu maksud dia. Maksudnya, lepas daripada diorang ambil Yusuf AS, diorang pergi ke Mesir. Di Mesir tu diorang jual Yusuf. Jual tu pula harga murah, bukan harga mahal. Dia bukan jual harga mahal, jual harga murah. Lepas tu, mereka tu pula kelihatannya macam tak berminat, tak ada hati tu tak terpaut dengan Yusuf AS. Tak terpaut untuk nak duduk dengan diorang ataupun nak jual harga mahal, tak ada. Okey, kita tengok tafsiran dia. Wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Yalah, takut dia orang jual dengan harga murah. Apa jual harga murah? Ada beberapa tafsir. Ada kata takut-takut orang tahu, satu. Takut-takut tuan asalnya datang tuntut, ada pula. Jadi disebabkan takut-takut orang tuntut, takut-takut orang tahu, takut kafilah lain tahu, kan? Ataupun tuan sebenar datang, takut sebab dia orang tak tahu yang Yusuf AS ni hamba ke tidak, kan? Jadi dia orang ambil Yusuf, takut-takut tuan dia main jumpa ambil, sajalah kita ni, tak ada duit lah kita ni. Lepas tu kalau kita jual boleh duit. Daripada kita kalau kita jual mahal, susah orang nak beli, kita jual murah-murah. Biar cepat sikit orang beli. Bila orang beli Yusuf AS, maknanya tak ada kat tangan kita, duit dah ada. Kalau orang nak tuntut pun tak nak tuntut lah, dia memang tahu mana. Macam itulah lebih kurang. Jadi mereka tu wasyarauhu bisamanin. Allah Ta'ala kata mereka berjual dengan harga. Persoalan ni siapa yang jual? Orang yang jual tu adalah kafilah yang bersama dengan Malik bin Zi'ar tadi. Malik bin Zi'ar tadi. Sebab ada orang kata merujuk pada adik-beradik. Itu pandangan lemah. Riwayat Israiliyat. Itu lemah. Lepas tu Quran kata wasyarahu bisamanin bakhsin. Allah Ta'ala guna kalimah bakhsin. Apa makna bakhsin? Bakhsin ni kalau kita buka dalam terjemahan ni, buku terjemahan ni, Pimpinan Ar-Rahman ni, dia akan terjemah sebagai murah. Dia terjemah dengan harga yang murah. Murah ke? Anda tengok dalam terjemahan Indonesia disebut harga yang murah. Dalam ni pun terjemah harga yang murah. Tapi betul ke bakhsin ni makna murah? Tu satu persoalan. Kita tengok ulama tafsir. Ada satu tafsiran mengatakan harga dia murah. Bakhsin tu adalah harga yang murah. Ada pula tafsir kata bukan harga yang murah, tetapi nilai yang murah. Dia nilai dengan harga dua benda berbeza. Harga lain. Mas kahwin. Contoh, nak buat misal mudah. Kita ni bila menikah ni mas kahwin. Kita tanyalah budak perempuan tu, ni nak berapa mas kahwin ni? Budak perempuan tu kata, mas kahwin RM50. Contoh. Kita pun bayarlah mas kahwin RM50. RM50 tu harga. Tapi persoalannya, apakah nilai perempuan tu RM50? Tak. Perempuan tu nilai lebih pada tu. Bahkan tak ada nilai dah duit ni. Kan? Tapi kenapa ada konsep bayar mas kahwin? Bermaksud dia ada beza kat situ. Satu dipanggil harga, satu lagi dipanggil nilai. Kadang-kadang harga barang yang kita beli tu murah, nilai dia besar. Ada benda tu kadang-kadang harga dia mahal tapi nilai dia kecil. Ada juga biasalah tu. Bisa ada dua benda. Satu dipanggil harga, satu lagi dipanggil sebagai nilai. Ada ulama tafsirkan, dia katakan bakhsin itu yang pertama adalah harga. Ada pula orang tafsirkan yang kata bakhsin adalah nilai. Dan tafsiran nilai itu tak tepat. Tafsiran tak tepat. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, yang dikatakan bakhsin itu adalah menjual haram, sesuatu yang haram. Itu makna bakhsin. Sebab apa? Sebab Yusuf AS tu dia bukan hamba. Dia adalah orang merdeka pakai Nabi. Tiba-tiba orang jual. Jual itu hukumnya adalah haram. Mana boleh kita jual orang merdeka? Yang boleh adalah menjual hamba. Sekarang ni Yusuf ni dia bukan hamba. Yusuf ni adalah orang merdeka. Tiba-tiba jual orang merdeka. Hukumnya haram. Yang tu ya Ibn Abbas tafsirkan bakhsin tu. Bakhsin tu maknanya haram gitu. Tapi bila kita tengok dalam ayat ni, sebenarnya yang paling tepat dengan harga yang murah tu paling tepat. Sebab apa? Sebab sambungan ayat Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, dia kata wasyarauhu bisamanin bakhsin. Mereka menjualnya Yusuf AS bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Kita sebut ada satu harga murah, satu lagi nilai yang murah, satu lagi haram maksud dia kan. Tapi bila kita semak, dia lebih tepat bakhsin ni dengan harga murah macam diterjemah dalam Pimpinan Rahman. Kerana tengok sambungan ayat Allah Ta'ala kata dalam darahima ma'dudatin, dengan beberapa kadar dirham yang boleh dihitung sahaja. Maksudnya murah lah. Kan? Sebab sambungan ayat tu. Sebab tu bila kita baca ayat Quran, dia kena tafsir tu umum dulu.
kita kena cari taksis, mentaksis. Khususkan lagi. Jadi bila kata darahima bisamanin syarauhu bisamanin bakhsin, mereka menjualnya dengan harga yang bakhsin. Apa tu bakhsin? Umum. Harga nilai pun boleh. Tapi bila kita tengok sambungan darahima ma'dudatin, maksudnya harga murah sangatlah. Memang hargalah, bukan nilai tu. Sebab apa? Sebab walaupun Yusuf AS bayaran yang dibayar itu adalah sedikit, tapi nilai dia amat tinggi. Tinggi tak tinggi Yusuf AS ni, kalau kita nak cerita konsep akhirat ni, dia adalah Nabi. Tapi yang kalau cerita konsep dunia ni, ketinggian daripada Yusuf AS ni, dia jadi kerajaan lepas pada itu. Dia boleh jadi raja, dia boleh jadi menteri. Jadi bakhsin, bisa mana bakhsin tu harga yang murah. Memang murah lah. Ibn Abbas ada kata, bahawasanya kadar bilangan tu 20 dirham. Padan lah. Ada yang kata 22 dirham. Itu mengikut Sudai, seorang riwayat Israiliyat mengatakan 22 dirham. Tapi kalau berada pun harga murah. Tapi harga murah, apakah nilai dia murah? Tak. Harga dia murah, tapi nilai Yusuf AS tu amat tinggi. Amat tinggi di sisi Allah SWT dan juga di sisi manusia. Sebab selepas pada itu dia boleh jadi kerajaan. Lebih lagi, dia ada kebijaksanaan. Kalau macam tu, kenapa boleh bangkitkan harga murah? Jawapannya, untuk memudahkan cepat sangat Yusuf AS terbebas daripada kerangka orang sedang menjual dia. Lebih-lebih lagi yang telah membelinya itu adalah Raja Mesir. Perdana Menteri Mesir yang disebut nama Futifar. Ada 2-3 nama lah. Dalam dari Australia ada sebut nama Futifar dan nama lain. So, insyaAllah kita akan bincang akan datang lah kan. Jadi dibeli oleh raja. Maksudnya, dia bila dibeli oleh raja, dia tidak dilihat sebagai hamba. Dia dah jadi orang istana. Bahkan Futifar tidak menganggap dia sebagai hamba. Dia anggap sebagai anak angkat dia sendiri. Dia besarkan dalam rumah bersama dengan isteri dia Zulaikha tu kan. Jadi ni semua kerja Tuhan. Jadi harga murah. Kenapa dia harga murah? Asalnya yang Malik bin Zi'an ni dia takut tuan sebenar mari minta satu. Takut, padahal dia bukan ada tuan pun. Tak ada tuan pun. Dia ni memang dibuang oleh adik-beradik. Satu. Ada pula ketakutan tu adalah takut-takut kafilah lain pula tahu. Sebab kita ni sembunyi-sembunyi ni. Kalau kafilah lain tahu ni mungkin ada masalah lain sembunyi. Jadi kita takut lama sangat dengan kita, baik kita jual biar cepat dapat ke orang. Jadi macam mana nak bagi cepat orang dapat ke orang ni? Kita jual harga murah lah. Kalau jual harga mahal, jadi mahal, lambat sikit orang nak beli. Maka jual harga murah. Jadi bila jual harga murah, Yusuf AS pun terlepas. Bila terlepas Yusuf AS dulu istana, dia jadi merdeka pula kat situ. Maksudnya, kadar yang dia jadi hamba tu, yang nak dihambakan tu, proses penghambaan untuk nak jual tu, tak lama. Tuhan selamatkan Nabi Yusuf AS bila Tuhan datangkan perasaan bimbang dalam hati Malik bin Zi'ar tadi. Begitu. Jadi jual murah-murah. Jadi jual murah tu Allah Ta'ala kata wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka itu pada Yusuf AS minaz zahidin, di kalangan orang-orang yang zuhud. Maksudnya tidak tertarik hati. Zuhud ni bahasa Arab, makna Melayunya kita tidak tertarik hati kepada satu benda. Itu panggil zuhud. Orang zuhud ni dia tengok harta tu, dia tak rasa harta tu ada nilai sangat, dia tak ada apa. Harta tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Itu orang zuhud. Sebab tu dia pakaian dia pun compang-camping, tak ada bersungguh sangat, murah-murah. Orang zuhud ni bukan makna dia tidak kaya. Kadang-kadang ada orang tu dia kaya dan dia zuhud. Kaya tapi zuhud. Kaya. Maksud orang zuhud adalah bukan tidak kaya. Orang zuhud ni adalah kekayaan itu tidak menguasai diri dia. Dia ni ada duit pun tak apa, tak ada duit pun tak apa. Maksudnya, dengan harta tu dia tidak tertarik hati. Maka serupalah Allah Ta'ala kata, wa kanu fihi minaz zahidin. Adalah mereka itu, iaitu Malik bin Zihar dan kafilah dia tadi, terhadap Yusuf AS tu, minaz zahidin, di kalangan orang-orang yang zuhud. Maksudnya, mereka tu tak tertarik hati kepada Yusuf, menyebabkan mereka boleh jual Yusuf AS tu dengan harga yang begitu murah. Asal sebenarnya mereka ni bimbang. Kalau kita jual mahal-mahal, lambat orang beli. Lambat orang beli ni, takut-takut tengah-tengah orang tak beli ni, ada pula orang yang tuntut tuan dia, contohlah kan. Ataupun kafilah lain tahu, nanti jadi masalah pula dengan kita. Baik, kita lepas cepat-cepat. Maka macam nak cepat-cepat kita lepas tu, kita jual murah-murah. Jual lah murah-murah. Maka terjual lah Yusuf AS. Begitu. Dua ayat. Jadi dalam dua ayat ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Pengajaran dapat yang pertama, kadang-kadang barang berharga ni hanya orang yang tahu sahaja dapat nilai. Syekh, orang Melayu ni ada pepatah. Pepatah dia macam ni, jauh hari mengenal manikam. Kan? Ada pepatah orang Melayu. Kita ni kadang-kadang, kita boleh menilai kehebatan seseorang itu, yang boleh menilai tu orang tu hebat. Dia dapat hargai. Kan? Dia tengok, Mamat ni hebat ni. Kita kena ambil manfaat pada dia. Jadi,
Kita ni orang yang boleh menilai satu benda tu adalah orang yang mampu menilai satu benda. Ada orang ni tak pandai menilai. Sebab tu kadang-kadang benda berharga dia buang gitu-gitu je. Dia tak heran. Ada orang ni dia pandai hargai. Kan? Dia ni ilmuwan contoh. Nak misal contoh lah mudah. Kita kat Malaysia ni ada ilmuwan tertentu yang tak boleh nak mengajar. Dr. Rora contoh. Rora ni alim, ilmu banyak. Tapi sebab kita tak pandai nak menilai kehebatan orang, makanya kita tak manfaatkan dia, bahkan kita halang pula dia mengajar. Dr. Rozemi Ramli tu kan. Orang berilmu. Sebab apa? Sebab kita ni tak pandai menilai. Sebab Maulana Asri, alim, ilmu banyak kat Selangor tak boleh mengajar. Sebab apa tak boleh mengajar? Orang tuduh dia Wahabi. Bila orang tua tu Wahabi? Dia bukan Wahabi pun. Kalau dia Wahabi, kenapa dia boleh bahas falsafah? Padahal falsafah ni orang Wahabi awal-awal lagi tolak. Tapi sebab kita tak kerti nak menilai, maka kita halang dia mengajar. Nampak? Serupa juga berlaku di Perlis. Kadang-kadang ada beberapa hari tu Syekh Dr. Omar Hashim. Dr. Omar Hashim dia ni pakar hadis dekat Azhar. Cumanya dia Azhar pakar hadis, dia ada kecenderungan kepada sufism sikit. Dia bukan sikit lah, dia memang cenderung banyak lah. Ana masa di Mesir sempat lah pergi dengar kuliah dia, Dr. Omar Hashim. Dalam YouTube pun ada ceramah dia. Secara dasarnya alim. Memang alim, Dr. Omar Hashim. Cuma sebab dia sufi, dia pergi mengajar orang Perlis ni buat satu program. Panggil dia. Kerajaan Perlis buat keluar surat. Dr. Mazhar lah pergi halang. Halang tak bagi dia ni ceramah. Ada surat. Ana ada orang forward kanan masa tu. Ana menilai, ana kata tak reti manfaat orang pandai. Yelah, Dr. Mazhar pun orang tak boleh manfaatkan dia. Dia tu sendiri kadang tak boleh manfaat orang lain juga. Kenapa halang Dr. Omar Hashim tu? Dia bukan salah apa pun. Bahkan nak cerita kepakaran hadis. Dr. Omar Hashim ni pakar hadis. Di Azhar tu, dia tu PhD dia bidang hadis Nabi SAW. PhD Azhar, PhD hadis dekat Universiti Azhar ni. Hebat ni. Bukan UIA apa ni. Azhar ni nak dapat PhD susah Syekh. Orang Malaysia ni boleh kira jari yang dapat PhD Azhar. Bidang hadis pula. Ini Dr. Omar Hashim. Bahkan dia pernah jadi dekan Universiti Azhar dululah, Dr. Omar Hashim ni. Tadi tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab kita tak pandai nak menilai kehebatan orang. Tak reti nak manfaat. Kita tak pandai. Kita tak boleh fikir lagu tu. Kita ni kalau ada orang alim ni, ilmu orang boleh manfaat, kita manfaat. Biar jadi orang pandai menilai satu kebaikan. Kadang-kadang kita ni pada masa hidup kita buat lebih kurang. Pergi tak mengaji. Bodoh. Mati dulu baru kita rasa dia berharga. Masa hidup kita pergi buang dia. Ini gambaran tak pandai, tak cerdik. Kita ni jangan jadi macam Malik bin Zi'ar ni. Sebab akhir sekali dia menyesal. Dia tak reti nak menilai Yusuf AS. Dia pergi jual. Boleh buat gitu yang mudah. Last sekali Yusuf AS jadi raja, dia pula pergi kerja bawah Yusuf AS. Tak reti nak menilai kepandaian orang. Ada je. Kan? Sebab kita ni ramai lagu tu. Politik lagi. Tak reti nak menilai orang. Pergi ambil orang tak guna tu lah. Tandai pilihan raya. Padahal tak guna mamat tu. Kenapa lantik? Jilat kuat. Lantik kawan tu. Padahal tak ada nilai pun. Ana minta maaf terang-terang cakap. Bukan nak cerita politik. Tapi kadang-kadang terbuku dalam hati. Antara orang tak pandai menilai orang ni Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak reti menilai orang. Dia bubuh orang tak apa-apa. Bertanding. Last sekali orang tu khianat dia. Itu masalah. Orang politik tak reti menilai kebijaksanaan orang. Tidak baru mampu menilai kebaikan orang. Last sekali kita pergi ambil orang yang tak dinilai untuk duduk kat kita. Padahal ramai lagi orang menilai yang boleh letak kat kita, yang kita akan jadi baik dengan sebab dia. Maksudnya kita kena jadi orang yang pandai menilai. Jangan jadi macam Malik bin Zi'ar tadi. Dia tak boleh nak menilai kebaikan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pergi jual Yusuf alaihissalam. Jual pula murah-murah. Masalah hikmah Allah Ta'ala nak cepatkan Yusuf alaihissalam supaya tidak duduk dalam kerangka orang hambakan dia tu. Itu satu hal lah. Tapi yang kita nak ceritanya, situ dah kita dah nampak sebenarnya Malik bin Zi'ar ni dia tak reti nak menilai kebaikan Yusuf AS. Lebih-lebih lagi lepas pada tu, dia menyesal. Dia pergi dekat Mesir, dia pergi jumpa Yusuf AS, minta maaf Yusuf. Last kali dia pula bekerja di bawah Yusuf AS. Walhal asalnya dia yang jual Nabi Yusuf AS. Jadi kita kena belajar daripada ayat ni. Pengajaran kita boleh ambil, kita ni biar jadi orang yang pandai menilai orang. Satu, tu kena belajar. Yang kedua, kadang-kadang satu kejadian ni kita kena pakai hikmah. Apa-apa berlaku. Kisah ni lah contoh. Dia memanglah kisah ni cerita pasal macam mana Yusuf AS dibuanglah adik. Tapi ada kebaikan lepas pada tu. Allah Ta'ala bagi tahu pula kepada Nabi Muhammad. Ni sebenarnya bukan cerita Yusuf tu cerita macam mana kaum kamu Arab, Quraisy lah apa tu. Bukan orang lain, adik-beradik kamu. Lawan kamu. Jadi secara tak langsung Allah Ta'ala dah ajar Muhammad SAW. Kamu ni Muhammad ambillah pengajaran daripada kisah Yusuf AS. Kalau Nabi, setahap Nabi pun ambil pengajaran. Kita hak bodoh ni lagi-lagilah kena ambil pengajaran. Daripada kisah Nabi Yusuf AS. Daripada kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi macam mana kita boleh ambil pengajaran? Dia tidak akan berlaku kecuali orang yang think positif. Dia fikir positif.
Apa-apa berlaku pun dia fikir ada hikmah ni, ada hikmah. Jadi kita kena macam itulah, kita kena. Inilah dua pengajaran yang ana boleh bincang pada malam ni daripada dua ayat yang kita bincang, surah Yusuf ayat ke-19 dan ayat ke-20 Sama ayat waqala alladhina ishtarahu min misra limraatihi akrimi. Okey, esok kita akan sambung ayat. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita akan buat live Facebook kita. Kita akan bincang pertemuan pertama Yusuf dengan Zulaikha. Insya-Allah esok, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Esok mungkin menarik lah kot. Sebab itu poin besar antara cerita-cerita Yusuf AS tu kan. Pertemuan dengan Zulaikha pemula, esok perbincangan ni dalam ayat yang ke-21 insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, Andarman Hin. Assalamualaikum salam. Majlis. Assalamualaikum wassalam. Muhammad Ismail Ibrahim. Salam Ustaz, boleh tinggi. Tadi ana terlupa mikrofon letak kat depan. Bila ana tengok pun nampak ana ambil letak balik. Jadi ana terlupa nak ambil mikrofon. Sebab tu selut tadi. Dah okey, Haji Yusri kata. Abang Yusri pun kata okey. Oi, dua Yusri ni. Yusri Ibrahim, Yusri Hasran. Okey, dengar dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syihabuddin Putih. Betul ke suara double? Suara double ke? Masya-Allah tabarakallah. Haji Abdullah, alhamdulillah, lewat sikit. Tajuk macam tak berapa betul ayat. Ya ke? Nanti anda tengok balik. Silap type ke? Haji Wan Ahmadi, dari sejarah manusia sanggup membuang adik-beradik. Kawan atau orang pun berlaku pengkhianatan, menjual, melelong orang semata-mata ada keuntungan atau demi kepentingan diri yang dapat ditukar gantikan. Sedang harga yang mereka ambil merupakan kerugian besar yang dimiliki. Betul. Ni Haji Ahmadi ni tambah sikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada malam ni. Haji nampak sebenarnya cerita buang adik-beradik ni bukan cerita zaman Nabi Yusuf. Zaman kita berlambak buang adik-beradik. Adik-beradik. Lepas tu kita rasa tak ada nilai. Waktu kita sanggup khianat adik-beradik. Benda tu kita tengok berlaku hari ni. Dulu berlaku dah dulu. Bukan orang lain. Keluarga Nabi lagi. Keluarga Nabi. Kita ni keluarga haprak ni lagilah kadang-kadang boleh buat. Gitu. Tapi kita janganlah ada buat. Jangan, kalau keluarga Nabi buat, kita kena buat lah. Jangan fikir lagu tu pula. Itu fikir tak betul tu. Gitu. Allahu'alam. Salam, Ustaz. Dalam istighfar, kalimah Allah Al-Azim baris atas fathah. Adapun kalimah baris depan. Tu ni dia panggil khabar mubtada mahzuf dia panggil. Kena ngaji bahasa Arab tu. Anak nak syarah pun takut. Takut tak faham dhammah yang selalu dibaca. Ada orang kata yang betulnya kalimah Al-Hayyu itu sepatutnya dibaca dengan baris atas fathah kerana mengikut sifat awal. Boleh, memang boleh baca baris atas tu boleh. Tapi yang baca baris depan tu dia panggil khabar mubtada mahzuf. Maksudnya ada huwa, takdir kat situ. Tu kena belajar bahasa Arab pula lah. Anak nak cerita bahasa Arab. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan? Dia al-hayya al-qayyam. Al-hayya al-qayyum tu baca tu sebab dia sifat. Tetapi kalau dibaca dengan dhammah maksudnya dia ada khabar mubtada mahzuf. Khabar mubtada mahzuf. Itu biasa dalam bahasa Arab sebenarnya, tak ada pelik apa pun. Macam mana bahas semalam kalimah apa? Kalimah apa yang kita bahas malam Sekejap mana tengok. Ayat semalam tu baca. Bidam min kazib. Bidam min kazibin. Ada orang baca bidam min kaziban. Dia baca bidam min kaziban. Lah. Biasanya bidam min kazibin. Bidam min kazibin terjemah adalah darah yang palsu, yang. Tapi ada orang baca bidam min kaziban bagi atas. Dia i'rabkan sebagai hal. Bidam min hal keadaan palsu. Ada. Itu i'rab. Jadi dia ada kalimah takkid dekat situ. Itu orang belajar bahasa Arab lah. Supalah baca al-hayya al-qayyum ke nak baca al-hayyu al-qayyum ke sebenarnya boleh baca. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan tahulah. Fasabrun jamil. Contoh kita baca fasabrun jamil. Sabrun jamil tu sifat mausuf. Sifat dan mausuf. Sabrun jamil. Ada orang baca fasabran jamilan. Sabran bagi atas pula. Kenapa ada takdir kalam kat situ? Ada takdir. Dia panggil maf'ul mutlaq bagi fi'il dan bagi fi'il yang mahzuf. Tu dia panggil. Adalah. Nak cerita pun ni bahasa Arab ni. Anda rasa ramai ada dengar ni apa benda tak tahu kan. Tu kena belajar bahasa Arab lah. Yusuf Saleh tu kena syarah kat bahasa Arab. Cantik Ustaz. Hanya jauh hari mengenal manikam. Dia macam mana Anda tengok ada orang hantar video kan petang tadi. Orang hantar video, ada seorang pakcik ni, dia pesan, dia kata kita beli durian, kalau pergi beli tu jangan masa beli tu bawa Tupperware siap-siap. Bawa Tupperware ke bawa plastik. Sebab
Kita jangan beli derian betul. Sebab kadang-kadang kita beli derian nampak betul, kita buka, tak ada isi dalam tu. Kalau ada isi pun kecil. Jadi pak cik tu dia ambil 4 biji derian, dia letak. Dia tengok derian, dia kata ni derian ni semua tak ada isi. Padahal derian tu tak buka lagi. Bila dia buka, memang tak ada isi sungguh. Ni ceritalah orang Perak. Jadi anda rasa, ini orang kata Jauhari mengenal manikam tu. Dia tu tahu kemahiran dia tu kan. Sampai dia boleh menilai, tengok kulit pun tahu ni tak ada buah ni. Jadi orang duk biasa dengan derian hari-hari, dia mahir. Dia tahu gitu. Macam orang mengaji. Orang kalau bidang hadis Nabi SAW. Hari-hari duk mengaji hadis. Macam Dr. Rora, macam Maulana Asri. Ni orang hari dengan hadis. Kita tanya, doktor, hadis ni sahih tak? Dia pun terletak. Macam dok F ni. Dia terus tahu selalu. Maulana Asri tu kan. Oh, macam tak sedap ni. Dia tahu. Sebab apa hari-hari? Dia mahir. Tapi kalau tanya orang yang tak mahir, tanya, dia mengajar hadis juga, tapi dia tak mahir. Dia bukan mendalam kan. Kita tanya, dia kata, tak pasti pula. Nampak tak mahir. Dia lain. Itu kata Jauhari mengenal manikam tu. Kan? Macam ayah Ana ni, dia berniaga jual tanah bakar. Tanah bakar ni tanah digunakan untuk tanam bunga. Kalau kita tanam bunga, guna tanah tu, bunga tu jadi cantik. Jadi subur elok lah bunga tu kan. Dia panggil tanah bakar. Tanah tu dia bakar sekali dengan kayu apa tu. Lepas tu dia tapis. Lepas tu dia jual. Hana. Tanah tu bukan semua tanah yang dibakar, yang telah ditapis itu, boleh menyebabkan pokok jadi comel. Kadang-kadang ada pokok jadi hancur. Walaupun guna tanah bakar. Ana ni, ayah Ana, masa Ana budak-budak lagi dia buat. Masa Ana sekolah rendah lagi dia buat kerja benda tu. Ana ni besar lah macam ni. Dia tu dia tengok, kata tanah ni jadi. Tanah ni tak jadi. Dia boleh tahu ayah Ana ni. Padahal kita tengok sama je. Kenapa dia boleh tahu? Sebab dia mahir. Jauhari mengenal manikam. Dia tahu sebab bidang dia kan. Serupalah lagu ni. Benda begitulah. Anda nak pamerkan macam itulah kemahiran tu kan. Gitu. Allahuakbar. Okey. Ni tanya macam ni Mak Rohan. 9 daripada 10 kekayaan adalah dari berniaga. Itu hadis ke atau kata-kata ulama? Tanya Ana tak mahir. Ana pun kata wallahu alam. Anda pernah dengar perkataan ni dan Ana tahu dia adalah perkataan ulama, bukan perkataan Nabi SAW. Anda boleh jawab lagu tu. Nak confirm, Anda kena check balik. Tu. Sebab apa? Anda tak mahir. Kalau orang mahir, dia hari-hari duk baca hadis apa kan? Mahir. Anda memang mengajar hadis. Cuma berapa lama dah tinggal tak mengajar hadis pula kan? Kalau hari-hari mengajar hadis kat universiti, orang ajar hadis lah. Lain lah pula. Gitu. Anda boleh kata wallahu alam. Cuma setahu Ana, hadis ini bukan hadis Nabi, inilah perkataan ulama. Tu setahu Ana lah. Cuma Ana confirm balik lah gitu. Wallahu alam. Bunda Hajar. Sedap nama Bunda. Anda suka Bunda ni sebab anda tengok filem Syurga yang Tidak Dirindui. Bunda Arini. Anda suka terma tu. Bunda Hajar. Terima kasih Ustaz. Seronok mendengar. Anak sulung saya Yusuf. Okey. Seronok dengar tafsir surah Yusuf. Alhamdulillah. Kalau benda yang kita tak mahu, orang lain pun tak mahu berlaku pada kita. Benda tu yang berlaku. Macam mana kita fikir positif? Kita tunjuk hikmah yang baik kepada kita selepas pada tu. Ana selalu sebut dekatkan kawan lah kalau ada tipu musibah. Kita baca balik ayat Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. 2 kali kan Quran ulang. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia bila ada alif dan lam, dia merujuk benda tu adalah sempit. Ni apa? Mercun. Ana cukup tak suka orang yang mercun. Cukup tak suka. Bukan sikit lah. Bukan orang Melayu, orang Cina memang macam mana tak suka. Pada anak orang memang mercun ni, dia tak reti hormat orang punya ruang. Itu pada anak lah. Tak kira lah dia gongsi pacai ke, semen raya serupa. Anak tak setuju. Tapi nak buat macam mana kan? Orang nak main. Tapi anak peribadi tak suka lah. Tak apa. Sini balik. Kak Abang nak cerita. Okey, fa inna ma'al usri yusra. Kalau orang belajar bahasa Arab, al-yusri tu dia ada alif lam. Usra tak ada alif lam. Sorry. Fa inna ma'al al-usri tu ada lam, yusra tu tak ada alif lam Jadi bila kita sebut ada alif lam, dia mesti merujuk kepada satu yang agak sempit sikit. Bila tidak alif lam, dia panggil nakirah, sifat dia banyak. Jadi Quran kata fa inna ma'al usri, bersama dengan kesusahan. Tapi ada alif lam, maksudnya kesusahan tu sedikit. Yusron akan disertakan dengan kesenangan. Tapi bagi dua, tak ada lam, bagi nakirah. Maksudnya kesusahan yang sedikit yang kita dapat, nanti kebaikan, kesenangan yang banyak kita akan dapat. Macam tu. Kita berhadapan dengan kesusahan yang sedikit, tapi kita akan dapat kesenangan yang banyak. Tu maksud dia begitu. Sebab tu apa-apa berlaku kita fikir positif. Apa? Kadang-kadang kita tak dapat jawapan sekarang, tapi kita serah pada Allah. Ada kot benda baik Allah Ta'ala nak bagi pada aku. Maka jadi macam ni. Adalah gitu. Masa nak belajar dulu, menghafal Quran dulu,
Masa tu umur 13 tahun. Hafal Quran dekat Institut Pendidikan Al-Balaghul Mubin. Ada seorang ustaz, Ustaz Zul. Dia mengajar Nahwu. Mengajar Nahwu dalam kelas. Tak faham. Ana tak faham dia ngajar Nahwu. Macam mana dia cerita? Nahwu ni tata bahasa Arab. Dia mau tak ada khobar lah, apa ke baris tak baris depan lah. Macam itulah belajar. Tak faham. Tak faham. Kenapa dia ustaz ajar tak faham? Tanya kawan-kawan lain, semua faham. Kawan semua faham. Dia kata, kenapa aku tak faham? Ana rasa benok aku. Benok mengaji masa tu lah. Fikir benok aku. Tak faham mengaji. Lepas tu, kita jadi susah lah. Tapi kita fikir, tak apa kot. Takut akan datang faham kot. Fikir macam tu. Rupa-rupanya, bila Ana mengaji ke pondok, lepas 2-3 tahun, Ana di Institut Pendidikan tu setahun setengah. Lebih kurang. Hafal Quran setahun setengah. Lepas tu Ana pergi ngaji pondok Lubuk Tapah. Mengaji Lubuk Tapah, jumpa dengan Allahyarham Tuk Gajilah tu. Dia mengajar Nahwu. Ada dengar gitu je rupa-rupa. Hak dulu tak faham tu. Hak setahun lepas tak faham tu. Baru Ana faham, gitu je. Lepas Ana faham tu, lepas pada tu Ana boleh mengajar Nahwu pula dekat budak-budak pondok. Jadi Ana punya pandangan, kadang-kadang kita tak tahu hikmah tu. Tapi bila sampai satu keadaan pun kita fikir, oh betul lah. Kan? Masa ni baru Allah Ta'ala bagi. Dulu tak faham. Mengaji sifat 20, tak faham kadang. Yelah, sulhul tanjizi qadim, sulhul tanzih lah apa lah tu, istilah berat. Kalau orang mengaji ilmu kalam, ilmu Asy'ariyah. Bila satu hari tak faham sifat ma'ani dengan maknawi apa tu kan, dia ada kaedah tu baca tu, nak faham ilmu tu tak faham, tapi boleh faham tu bila tunggu bah tu tengok apa ni, ada satu kertas tu rupa-rupanya satu keratan buku yang cerita pasal konsep yang kita mengaji tak faham dulu, dan dia tulis tu dengan mudah. Dia bukan buku tulisan betul, ni tulisan tangan. Mungkin buku nota budak-budak pondok mana tak tahu. Kita pun ambil baca. Oh, gitu je rupanya. Anak cerita je, ya Allah. Jadi Allah Ta'ala ni cara dia bagi kebaikan tu kadang-kadang. Hari ni kita tak faham. Tapi di masa akan datang tu baru kita faham. Sebab tu kadang-kadang fikir baik lah, fikir positif, think positif. Kita mungkin tak ada jawapan, tapi mungkin satu masa nanti Allah Ta'ala bagi jawapan. Itu anda punya pandangan. Wallahualam. Muhammad Zulhilmi, kenapa separuh ada bismillah, separuh tak ada bismillah? Jawapannya tauqifi. Quran ni dia tauqifi ni maksudnya itu ditetapkan oleh Allah, luar daripada pengetahuan kita. Macam kita pernah buat alif lam mim. Kenapa alif lam mim? Kita pun tak tahu sebab apa. Dia panggil tauqifi. Itu satu ketetapan daripada Allah SWT yang kita pun fikir-fikir tak tahu jawapan. Mungkin kita boleh bagi tahu jawapan lah, tapi tak tentu lagi betul. Begitu tauqifi. Macam kita sembahyang zuhur, kenapa 4 rakaat? Tak tahu kenapa 4 rakaat. Bukan tak masuk akal, belum masuk akal lagi. Kita hari ni tak faham, tapi dia akan masa akan datang mungkin kita akan faham. Tuan yang punya pandangan lah. Serupalah, kenapa ada bismillah, kenapa tak ada bismillah. Macam surah At-Taubah, tauqifi, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu lagi. Wallahu a'lam. Mungkin akan datang kita akan tahulah. Begitu, wallahu a'lam. Anda boleh komen gitu wallahu a'lam. Okey, Bit Haris, salam ustaz. Nak tanya, apa hukum solat hormat waktu? Kalau tak ada tempat sesuai, boleh ke solat dalam kenderaan? Solat hormat waktu ni, segi istilah tidak ada. Istilah terma tu. Terma hormat waktu tak ada. Tapi segi amalannya ada. Dan ada hanya dalam mazhab Syafi'i. Okey, macam ni. Kita ni naik kereta contoh. Naik kereta, balik pada kerja, balik office. Jadi bila office, kita ni tak sempat sembahyang asar. Mungkin kita tolak ni sebelum asar lagi. Jam teruk. Maghrib tu kita tak sampai rumah lagi. Isu dia sekarang, kita kena sembahyang ke tak? Jawapannya kena sembahyang sebab kita tak sembahyang asar lagi ni. Okey, kita nak sembahyang asar ni. Cumanya tak ada wuduk. Satu lah, tak ada kiblat dalam kereta tu kan. Macam mana nak buat? Wajib sembahyang ke tak? Ini khilaf. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki kata wajib sembahyang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kecuali Hanbali, dia kata wajib sembahyang. Sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Sembahyang. Sembahyang tu sah tak? Sah. Sembahyang tu sah. Bila sah, tak payahlah qada. Macam mana berjadi lagu tu? Di bawah kategori darurat. Ad-daruratu tubih al-mahzurat. Darurat, bila ada darurat, benda yang dilarang pun dah jadi boleh. Sembahyang tanpa wuduk dilarang, tapi dah jadi boleh sebab darurat, sebab jam tu kan. Itu kupasan dalam dua mazhab tadi. Syafi'i kata wajib sembahyang. Sembahyang tu wajib. Sah, tapi sah yang tak sempurna. Makanya dia kena qada pada hari yang lain. Orang Melayu kita namakan sembahyang hormat waktu. Orang Melayu namakan. Arab tak ada sebut sembahyang hormat waktu, tak ada. Ini masalah orang Melayu lah. Orang Melayu kita namakan sembahyang hormat waktu.
Sebab pada dia semayang tu sah dah. Tapi sah yang tak sempurna, maka kena semayang di waktu yang lain. Kena qada balik semayang tadi. Dan tu yang kita semayang tu, itu panggil semayang hormat waktu. Tu asal istilah semayang hormat waktu tu. Dalam fiqh amalannya ada, segi nama tak ada. Begitu. Kena buka kitab mazhab lah. Kalau anda pergi cari dalam kitab-kitab mazhab, terma semayang hormat waktu, memang tak jumpa lah. Tak ada dalam kitab. Buka kitab besar-besar, tak ada. Istilah tu tak ada. Tapi segi amalan, tu hormat waktu lah tu. Macam tu. Wallahu'alam. Ya, semayang tempat sesuai. Tak adalah kereta pun semayang. Tak apalah. Dr. Rora tu Haji Mak Faisal. Bid Aris, dulu saya pernah dengar ustaz-ustaz ceramah, ada golongan sufi rasanya suka bila ditimpa musibah kerana mereka berasa lebih dekat dengan Allah SWT berbanding sebaliknya. Apa pandangan ustaz? Ana tak tolak benda macam itu. Kadang-kadang kita ditimpa musibah, kita tidak minta, tapi bila kita tidak timpa musibah, nanti kita tak beringat. Bila timpa musibah, kita beringat. Ana rasa bukan orang lain, kita sendiri pun kadang berlaku. Senang selalu kan. Ghalib Syekh. Ghalib. Last sekali kita tak ada fikir nak menghadap dengan Allah Ta'ala. Ana ada dengar orang kata, Ali bin Abi Talib pernah kata. Ana pernah dengar orang kata, tapi ana tak pernah jumpa teks. Dikatakan, ana guna kalimah dikatakan, sebab ana tak confirm. Sebab ana hanya dengar ustaz ceramah, ana dengar. Tapi ana tak jumpa daripada kitab mana. Kononnya, Ali bin Abi Talib pernah kata, sekiranya 3 hari aku tidak ditimpa sebarang kesusahan, sebarang musibah, aku rasa macam Tuhan tengah benci aku je. Adalah aku dengar, ana pernah dengar ustaz ceramah. Tapi ana dalam kitab ana tak jumpa lagi lah statement tu. Wallahualam lah. Takut-takut ana tak jumpa. Sebenarnya ada, wallahualam Tapi bila kita dengar sekali statement tu, macam ya juga. Kita fikir diri kita balik, macam ya juga. Kita ni kalau tak ada musibah ditimpa pada kita, nanti kita ghalib. Ghalib kan. Ghalib tu sampai kita pun tak ingat pada Allah. Jadi bila ada musibah, teringatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu sudut kadang-kadang musibah tu datang untuk nak bagi kita ingat kepada dia. Gitu. Wallahu a'lam. Selalu ada dengar anjuran Ustaz Tabligh untuk duduk rapat-rapat semasa dengan bayan ceramah. Umpama kalau daun gugur tak kena lantai, tanah. Adakah ini yang diamalkan para sahabat Nabi atau ada maksud lain? Kalau tanya sahabat Nabi, anak tak wani nak jawab. Wallahualam. Tapi kalau kita baca dalam hadis, memang Nabi ni, dia rapat tu bukan macam kita duduk tu. Dia halaqah. Buat bulat tu. Halaqah. Tu adalah. Dia buat bulat. Rapat tu, lutut tu dalam buat bulatan. Macam tabligh tu bukan buat bulatan. Dia pergi duduk rapat-rapat tu dalam terabur macam tu kan. Kalau dalam hadis tu buat halaqah bulat tu. Yang tu adalah. Yang tabligh cakap tu Wallahualam lah. Gitu. Wallahualam. Ada lagi man songkok ni. Tak ada dah. Yalah aku sebut dah. Man songkok tak confirm janganlah cakap. Memanglah Ana pun cakap Ana tak confirm. Ana pula banyak kali. Macam kita sebut ahli palsu. Tapi kita sebut ini palsu ni. Kenapa kita cakap lagu tu? Supaya orang simpan palsu. Jadi Ana cakap Ana tak confirm. Ana cakap supaya orang tahu tak confirm lagi. Tapi Ana bagi tahulah maklumat tu. Man songkok tu jadi masalah. Kalau solat dengan pakaian hak beli dengan sumber haram tu sah ke tak solat? Sah solat. Ada dalam kitab mazhab Hambali. Dia macam ni. Al-haram ni, dia ada al-haramu li zatih, satu lagi panggil al-haramu li wasfih, dia panggil. Al-haramu li zatih ni macam haramnya babi. Itu putar kok mana jadi halal tak boleh. Haram situlah. Tapi ada satu lagi, dia bukan haram zat, dia haram sifat. Sifat yang duduk pada amalan perbuatan. Okey, nak misal contoh. Lepas tu haram li wasfih ni terbagi pula pada dua. Satu dia panggil al-haramu li wasfih al-mujawiru lahu. Satu lagi al-haramu li wasfih al-lazimu lahu. Ini dalam usul fiqh Haram sifat yang bersifat lazim, satu lagi dia berjiran sahaja. Contoh haram li wasfih al-lazimu lahu tu yang lazim tu adalah riba. Riba ni dia adalah sifat yang melekat kepada zat. Zat ni jual beli. Riba tu sifat jual beli. Jadi dia sifat melekat dan dia tidak boleh berenggang. Makanya bila disebut riba, dia adalah jual beli. Tapi jual beli bukan mesti riba sebab ada jual beli yang lain. Kan? Baik usallaf, baik jual biasa, baik iwat macam nama tu kan. Maknanya itu adalah jual beli yang halal. Tapi satu lagi jual beli yang haram. Riba. Sifat riba dia mesti jual beli. Tetapi yang haram. Itu dipanggil al-haramu li wasfi al-lazimu lahu lazim.
Ada satu lagi dipanggil al-haram liwasfi al-mujawiru lahu. Al-mujawiru lahu. Maksudnya haram sifat yang berjiran sahaja. Maksudnya dia boleh berenggang. Okey, contohnya macam soalan yang tadi. Soalan siapa? Nik Farhan ni kan? Apa tadi? Soalan dia. Semayang pakai baju curi. Semayang tu sah. Tapi haram sebab baju curi. Situ tu jadi debat dalam mazhab Maliki berkenaan dengan orang qada puasa pada 1 Syawal. Apa hukum? Sah tak puasa tu? 1 Syawal tu haram berpuasa. 1 Syawal tu haram kita berpuasa. Tiba-tiba kita puasa juga qada pada 1 Syawal. Sah tidak? Mazhab Maliki kata sah, tetapi perbuatan itu adalah haram. Maksudnya, kalau dia tu kena qada 5 hari contoh. Bulan Ramadan tu dia cuti 5 hari. Orang perempuan sebagai contoh kan. Jadi dia nak qada. Jadi 1 Syawal tu dia pergi qada dah. Jadi tak makan puasa belaka tu. Syarat-syarat puasa tu dia buat belaka lah tu. Jadi memanglah haram. Tapi sah ke tak? Mazhab Maliki kata sah. Maksudnya baki 4 je lah. Syafi'i kata tak. Syafi'i kata puasa tu pun tak sah. Tu kata Syafi'i lah. Puasa tu tak sah, maknanya dia kira 5. Jadi puasa hari 1 Syawal tu macam lapar bodoh macam tu je lah. Itu maksud dia lah. Jadi kalau yang tak tanya soalan ni, Farhan ni, sah ke tidak semayang tu? Kalau ikut al-haram liwasfi al-mujawiru lahu lah tu. Hukum dia adalah sah, tapi perbuatan itu adalah haram. Gitu. Wallahu a'lam. Itu kaedah usul fiqh tu. Tu kaedah usul fiqh tu. Wallahu a'lam. Qurratul Ain, saya tak dengar dari awal tadi. Kenapa Yusuf dibeli dengan harga murah sedangkan yang beli tu Raja Mesir? Anda dah cerita dah tadi. Tapi yang tak dengar pula. Anda sebut tadi, antara sebabnya Tuhan tak nak bagi Yusuf AS ni lama sangat dalam kekangan orang yang nak menghambakan dia. Jadi cepatlah jual murah, cepatlah orang beli. Kan? Satu. Yang kedua kita sebut Malik bin Zi'ar tu sendiri dia bimbang, kalau lama sangat dengan diri dia, nanti takut-takut tuan, sebab dia tak tahu Yusuf ni hamba ke tidak. Jadi dia ingat Yusuf ni hamba. Dia takut-takut tuan ambil, tuan asal pada Yusuf ni mari ambil Yusuf daripada dia, jadi tak ada dapat duit. Macam tu. Anda sebut dah tadi. Nanti dengar balik lah. Nanti dengar balik. Anda dah cerita dah tadi. Okey. Tak ada apalah. Hal lain tu orang sound man sokok lah. Wallahu a'lam. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Soalan. Dia tak suka kat Ana tu, tak apalah. Pergi kacau Ana punya majlis tu, apa pula? Pergi goreng kat Facebook sendiri itulah. Kita ramai-ramai sini duk bincang elok-elok ni, dia mari duk rosak keadaan. Ni bukan akhlak yang baik. Tuh, tak reti kita pun. Biarlah. Dekat berita. Dekat berita ni, Ustaz Pas Kelantan. Ustaz Pas tu Ustaz Nur Azhariza, kawanan mengajar Pakistan sekali. Wuduk guna air yang tak bayar bil sah tapi tak dapat pahala. Boleh ke macam tu? Dia macam ni. Dia memang ada dua terma. La yaqbilullah. Ana pernah bahas dalam kuliah hadis ana. Yang ialah 2 hari dah tak buat kuliah hadis sebab sibuk sikit lah 2-3 hari ni. Sebelum ni kan ada bahas tentang la yaqbilullah tu ada 2 maksud. Satu sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Satu lagi sah dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Antara syarat dia mesti ikhlas. Satu. Yang kedua ni kena ikut peraturan ditetapkan oleh Nabi. Sebab ada orang ni dia sembahyang dia tak ikut aturan Nabi SAW. Ikhlas macam mana pun tak diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila anak serabut tengok nama masuk ke otak, anak terganggu. Apa aku cerita tadi? Okey. Jadi penetapan suatu sah dan pahala itu mesti datang pada wahyu, bukan daripada akal manusia. Kita kena faham situ. Sebab al-ibadah ni, sifat ibadah ni at-tauqifi. Kaedah sebut al-aslu fi al-ibadat at-tawaqquf. Al-aslu fi al-ibadat at-tawaqquf. Sesuatu perkara ibadat itu sifatlah tawakuf selama mana tidak ada nas yang sahih dan sharih mengatakan boleh. Lebih-lebih lagi perkara melibatkan pahala. Pahala ni mesti berasaskan pada nas. Tak ada nas, tak boleh dakwa. Sekarang ni kita dakwa tapi nas tak ada. Jadi tak betul lah dakwaan tu. Jadi dakwaan apa-apa pun mesti ada nas. Begitu. Soal pahala, soal ibadat dia mesti ikut aturan Tuhan.
ikut aturan. Tuhan kata lagu mana, lagu tu lah. Itu dikatakan sebagai pahala dalam isu melibatkan dosa pahala. Satu lagi adalah amal ibadat. Begitu. Wallahu a'lam. Malah esok pakai songkok. Macam mana? Ya. Solat tu sah tapi ganjaran si Allah Ta'ala tu tak ada. Memang ada lah. Macam contoh kita semayang tak ikhlas. Sah semayang tu. Tapi tak dapat pahala lah. Itu ada dalam nas, dalam hadis Nabi SAW. Anak dah bahar itu dalam kuliah. Ingat kuliah Zuhur anak itu. Yang kuliah pukul 3 anak, kuliah hadis dalam 3 hari 4 hari lepas. Baru 3-4 hari lepas anak bahar dah. Kalimah la yaqbilullah tu. Anak dah bahas dalam kuliah hadis pukul 3 petang. Cuba cek balik lah perbahasan tu. Anak bahar panjang itu. Wallahu'alam. Omar Farouk. Anak baca tapi ringkas sangat. Datuk Usam tulis tu anak baca sikit sangat. Kan? Anak baca tu anda tak dapat benda baru lah. Tapi secara dasar nak baca tu okey lah. Tak ada apa pun. Wallahu'alam. Rajin solat tahajud tapi solat subuh tak pergi masjid. Komen. Tak apa. Semayang tu sah. Mazhab Syafi'i menganggap semayang jemaah di masjid itu adalah fardu kifayah di masjid. Ni sebuah kita individu tu pula sunat muakkad. Tapi dalam masyarakat kampung tu fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Bezalah dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali tu dia kata kena sembahyang dekat masjid juga. Sebab ada hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang orang yang berada di masjid kecuali di masjid juga. Jadi Hambali dia kata kena sembahyang kat masjid lah. Sembahyang tahajud tu bagus dah. Dia sembahyang pula dekat masjid lagi baik. Dia sembahyang tahajud dekat sembahyang tahajud, lepas tu sembahyang subuh kat rumah. Tak apa, tak ada apa pun. Ikut Syafi'i tak ada masalah apa pun. Allahu a'lam. Dah ada lagi. Ada mak songkok main kacau buat bising Anda tak tahulah dia pahkan benda. Wallahu a'lam. Ada lagi tak? Okey, anda rasa tak ada lah kot. Ada. Ustaz, saya dengar setengah Husuhaimi Muhammad Radi. Saya dengar setengah penceramah menyatakan cuci pakaian menggunakan washing machine tak ikut syariah compliance. Betul ke Ustaz? Minta pencerahan pada Ustaz. Syariah compliance. Rupanya mesin basuh pun macam bank juga syariah compliance. Okey. Dr. Wabah Az-Zuhaili dia ada tulis dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid pertama. Dia ada bahas berkenaan dengan pakai mesin basuh ni. Jadi kalau ustaz tu dia kata tidak ikut syariah compliant, dia tak baca kitab tu lah tu. Dia tak baca kitab Wabah Zuhaili tu. Wabah Zuhaili kata yang dok kata ni kata tak boleh ni katanya air bercampur. Bila air bercampur tu dia kena bilas kat luar. Bilas kat luar. Wabah Zuhaili kata tak semestinya sebenarnya sebab dia satu kaedah fiqh. Fiqh ni satu kaedah dia panggil umumul balwa, satu keumuman sukar dielak. Jadi pakai mesin basuh ni ya umumul balwa lah dia panggil. Umumul balwa. Jadi kalau ustaz tu dia kata tidak syariah compliant, ustaz tu dia tak faham konsep umumul balwa lah tu. Dia tak faham konsep tu. Umum balwa ni istilah usul fiqh satu. Yang kedua dia tak baca kitab yang ditulis oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili. Wabah Az-Zuhaili tulis dah. Buat baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Orang mengaji fiqh kena bacalah kitab tu. Kalau kita mengaji fiqh kena baca. Jadi ustaz tu kalau dia mengajar fiqh suruh ustaz tu baca kitab Wabah Az-Zuhaili tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masih sama. Okey, sama Aslina masih. Okey, tak adalah kot. Cukuplah. Lain kalilah wallahu a'lam. Ana pun serabut perut tengok man songkok tu. Cukuplah wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.